Baik, saya akan kongsikan lagi satu antara laporan dan data terkini oleh Khazanah Research Institute KRI yang telah mengeluarkan laporan bertajuk Understanding the Landscape of Agri-Food Smallholders in Malaysia yang berkonsepkan tema iklim iaitu risiko dan juga kita boleh cakap standard kelasiran dan juga gap-gap yang berkaitan dengan gender. Dan kajian ini mendapati bahawa perubahan iklim merupakan salah satu daripada 3 cabaran utama yang dihadapi oleh pekebun kecil di Malaysia, dan saya akan teruskan untuk kita lihat bagaimana kesan perubahan taburan hujan, seperti kita boleh cakap cuaca yang berterusan, hujan berterusan kepada pekebun kecil. Kalau kita lihat daripada data ini, 75.6% pekebun kecil akui bahawa perubahan taburan hujan dalam tempoh 5 tahun lalu menyebabkan penurunan hasil pertanian mereka. Ini adalah kesan-kesan yang mereka percaya bahawa daripada hujan ataupun cuaca panas yang berterusan akan memberi impak kepada hasil kebun mereka. Kalau kita lihat daripada 1,400 pekebun kecil di sini, iaitu daripada angka ini sebanyak 1,163 ke 1,333 pekebun kecil setuju dan sangat setuju bahawa iaitu mereka akan menerima impak yang besar daripada hujan yang berterusan dan kemarau yang berpanjangan. Ini adalah antara kita boleh cakap lebih separuh daripada pekebun kecil percaya iklim ini antara punca utama kepada pekebun hasil pertanaman mereka. Dan kita nak lihat iaitu kita tahu pekebun kecil agri-food ni berdepan risiko berbeza apabila terdedah kepada cuaca ekstrim, dan di sini kita dapat lihat negeri-negeri di Malaysia dan color ni antara indikator risiko. Semakin merah dan semakin gelap warna merah itu menunjukkan negeri itu mengalami risiko yang berbahaya dan risiko sangat berisiko tinggi. Dan kita lihat seperti contoh di sini menunjukkan iaitu di Perak. Di Perak, di Kelantan dan juga kalau kita lihat di Pahang. Di sini mempunyai risiko tinggi dan sangat berisiko tinggi daripada iaitu kesan ataupun kita boleh cakap impak cuaca. Manakala di Sabah, Sarawak juga kita lihat Sabah juga mempunyai risiko yang tinggi, termasuk juga dengan Sarawak, antara negeri yang sangat berisiko tinggi menerima kesan daripada pendedahan yang terlalu tinggi daripada cuaca ekstrim. Seterusnya untuk kita lihat iaitu lebih terperinci bagaimanakah pekebun-kebun kecil yang menghadapi iaitu impak daripada risiko iklim ataupun perubahan cuaca ekstrim mengikut daerah. Kalau kita lihat di sini secara terperinci, kalau kita mulakan di Kelantan dulu, di sini antara daerah yang kita boleh cakap berisiko tinggi di Kelantan di sini, kalau boleh saya kongsikan di Kelantan di sini antara daerahnya adalah Gua Musang, Pasir Emas, dan kita lihat juga di sini di Perak juga antara daerah-daerah yang kita boleh cakap terkesan daripada perubahan cuaca ataupun iklim yang ekstrim adalah Hulu Perak, Kuala Kangsar dan juga Perak Tengah. Manakala di Pahang juga kita lihat di sini warna merah ini banyak. Pahang juga antara daerah yang paling berisiko tinggi adalah kita boleh lihat daripada Cameron Highlands, Lipis, Kuantan, Termeloh, Pekan, Bera dan juga Jerantut, antara daerah-daerah yang mempunyai risiko tinggi di negeri Pahang. Dan kita juga tidak ketinggalan antara Sarawak juga di sini, antara daerah yang berisiko paling tinggi di negeri Sarawak adalah iaitu Sarikek, Sibu, Bintulu juga dengan kita boleh cakap Belaga. Dan manakala di Kota Belud, kita tahu di 3 daerah Kota Belud, Beaufort dan juga Semporna di Sabah ini, mereka jugalah antara daerah yang mempunyai risiko yang paling tinggi berbanding daerah-daerah lain. Dan kita lihat daripada kajian turut mendapati bahawa pekebun kecil di semenanjung Malaysia sebenarnya punya lebih maklumat tentang perubahan iklim berbanding pekebun kecil di Sabah dan Sarawak, seperti kemiskinan, sistem komunikasi, infrastruktur yang lemah, kekurangan varieti tanaman tahan yang boleh tahan iklim ni dan ketiadaan insurans. Bagaimana kita dapat memberi perhatian kepada faktor-faktor ini dan meningkatkan lagi daya tahan pekebun kecil terhadap perubahan iklim cuaca ekstrim ini. Dan kita juga nak meliti apa lagi inisiatif dan pengubalan dasar yang perlu dilaksanakan, bukan saja untuk lindungi mereka daripada kesan cuaca ekstrim, tapi untuk terus meningkatkan status sosioekonomi dan tahap pengeluaran pekebun kecil. Dan kita tahu perkara ini juga yang akan menjadi tumpuan di Dewan Rakyat hari ini. Jadi sudah bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut adalah
Encik Yusof Ishak merupakan pengasas Center of Excellence for High Value Crops. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Yusof kerana meluangkan masa bersama kami. Daripada kita boleh cakap data ataupun laporan daripada KRI ini, kita nak memahami sejauh manakah impak yang dirasai para petani dan pekebun seperti Encik Yusof sendiri, terutama yang bercucuk tanam dalam skala kecil susulan daripada perubahan iklim yang tengah berlaku sekarang. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih pihak Astro kerana sudi jemput lagi sekali. Kalau kita tengok, kalau saya suka bahagi kepada dua lah. Daripada satu yang kritikal dia, kita mungkin dari segi pengeluaran padi negara kita ni. Yang satu lagi kita letakkan kepada penanaman sayur-sayuran, buah-buahan yang kalau durian pun kita letakkan sekali selain pada padi dan selain padi. Jadi kalau yang kritikal yang saya lihat apabila berlaku perubahan iklim, impak paling besar adalah terhadap tanaman padi. Pasal padi ni kita tahu kata dia memerlukan sumber air yang banyak lah. Jadi perubahan iklim ni dia akan terjadi kepada berbentuk dua musibah lah. Nombor satu, apabila kering, kemarau, dia akan menyebabkan supply air kurang dan dia akan menyebabkan yield dia drop tak teruk. Kalau kita lihat pun yield padi kita memang sejak COVID tu dia pun drop pasal COVID. Lepas tu sekarang ni pun dia jatuh banyak daripada national average dulu. Kalau dulu kita produce SSL kita 70%, sekarang tinggal 62% macam tu. Jadi kalau di Sabah sebenarnya kita ada saya rasa kritikal sekali di Sarawak. Di Sarawak 80,000 hektar lebih kita ada sawah padi dan purata per hektar kita hanya dapat 1.8 metrik tan per hektar. Kalau di Sabah kita ada lebih kurang dalam 40,000 hektar. Di Sabah improve sikit, tambahlah 1 metrik tan per hektar, kita ada 2.8 metrik tan per hektar. Kalau di bahagian-bahagian di Semenanjung kita panggil yang luar jelapang. Luar jelapang ni ada kawasan yang infrastruktur irrigation dia kurang, density dia rendah sikit, ada tapi kurang. Yang tu kita ada lebih kurang dalam 115,000 hektar. Itu pun dia punya yield dia, kalau baru-baru ni saya cek data daripada Kementerian Pertanian, dia sekitar baru dalam 3 metrik tan per hektar, rendah lah. Dan di kawasan jelapang ni kita ada lebih kurang dalam, jelapang ni maksudnya macam Mada, Kemubu, Sekincan, Barat Laut, ada kawasan-kawasan AIDA. Jadi kawasan tu berjumlah lebih kurang dalam 4.15. Kita kena ingat pada satu masa dulu kita boleh dapat 6.8 kalau compare dengan 4.15 data yang di-provide oleh kementerian ni. Memang kita jatuh lebih kurang dalam 2 metrik tan per hektar lebih. Jadi dia impact juga kepada pendapatan petani, dia impact juga kepada supply makanan kepada negara. Petani tadi apabila dia dah dapat kekurangan pendapatan, livelihood dia juga terganggu. Dan juga kita kena bagi masyarakat juga faham, kadang-kadang dia menyebabkan kata perubahan iklim juga menyebabkan situasi menjadi sangat unrest lah, sangat tertekan, orang silap faham, dia akan lead kepada benda-benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Contohnya macam baru-baru ni kalau kita tak tular satu video pasal yang petani tadi apabila dia pergi jual padi, dia beritahu kata kilang tipu timbang kan, dan viral tular satu Malaysia lah. Tapi sebenarnya daripada kajian kita buat susulan daripada dia tu, so kita jumpa kawan-kawan yang lain, so kita minta dia hantar lori ke penimbang tempat beli sawit dulu sebelum dia hantar ke tempat beli padi. Jadi result dia sama aja. Kalau kat tempat sawit tadi berat sekian-sekian dan dia ke padi berat sekian-sekian. Jadi kalau ada yang beritahu kata penimbang tipu lah apa semua tu, saya rasa benda tu kurang tepat pasal dalam kami punya kajian tak tepat pasal ramai penanam padi dia ada inisiatif dia untuk turut lori, make sure kata dan dia mendapat timbangan yang adil lah kepada dia yang benda-benda tu berlaku. Jadi highly unlikely tempat yang timbang padi itu dia nak manipulate lah, dia nak kecoh kalau di bahasa di sini.
Jadi dia sukar dia nak kecoh. Itu daripada segi padi. Dan kalau daripada research daripada Khazanah tadi, antara saya rasa dia tak mungkin dia data di Kedah dia kurang, dan saya melihat antara yang terkesan juga adalah petani-petani yang tidak mempunyai secara konvensional, petani-petani konvensional, ladang-ladang dia tidak dilengkapi dengan sistem pengayiran. Kebanyakan rakan-rakan yang begini sekarang ni memang dia struggle lah. Apabila air kurang, hujan kurang, saya lihat ada rakan-rakan penanam pisang, sebahagian besar pisang dia dah mati pun banyak. Penanam durian pun saya lihat banyak pokok durian, terutama pokok-pokok durian yang kecil ni dah affected. Saya rasa ada sebahagian, ada satu ladang kawan yang saya baru visit ni lebih kurang dalam 30% dah mati. Ada juga saya jumpa pokok durian yang dah berbuah dah berbelas tahun dah dia beritahu, dan pokok pun dah affected, dah layu teruk pasal dia tak ada irrigation. Tetapi untuk kawan-kawan yang mempunyai ladang dia dilengkapi dengan sistem pengairan, saya dapat lihat dia mampu bertahan lagi. So dia boleh irrigate lagi kawasan dia, dan pokok dia masih perform. Cumanya isunya ada sebahagian ladang, terutamanya jagung lah, dan yang dilengkapi dengan sistem pengairan ini, tetapi oleh kerana kemarau ni kita lihat terlampau sangatlah panjang, menyebabkan banyak telaga-telaga boring yang cetek ni dah start kering, kolam-kolam takungan yang dibina satu masa dulu dengan jangkaan tak kering pun dah kering kontang dah sekarang. Jadi kebanyakan petani ni pun dah start tukar crop, cari yang tak memerlukan air yang tinggi lah. Ada sebahagian penanam jagung dia dah beralih kepada tanaman-tanaman lain, ataupun dia kata dia stop dulu menanam ni. Dan kita kena ambil maklum juga dalam situasi dia berhenti menanam, supply makanan kepada negara pun akan reduce, terganggu, dan juga pendapatan kepada petani tadi ini pun akan menyebabkan dia tak ada pendapatan, tapi daripada penanaman dia lah. Tapi biasanya petani di utara ni selain daripada bercucuk tanam, dia ada juga membuat kerja-kerja yang lain lah. Dia sebahagian orang dia buat secara part time, dan kalau yang full time pun biasanya dia mempunyai pelot-pelot yang backup lah. Dia ada tanaman yang lain selain daripada jagung yang tadi, ataupun selain daripada pisang tadi, dia ada juga tanaman sawit ataupun tanaman-tanaman yang lain lah sebagai backup dia yang pendapatan. Tetapi kesan dia memang terkesan lah kepada pendapatan dia. Kalau saya lihat ramai juga. Cumanya macam sekarang ni di Kedah, kalau kita dapat lihat kebanyakan orang masih lagi okey kerana dia baru harvest padi. Jadi dia orang masih ada pendapatan. Betul. Itu adalah antara seperti yang Cik Yusof kongsikan, antara kesan daripada perubahan iklim yang ekstrim ini. Dia akan menjejaskan iaitu supply, pengeluaran hasil tanaman, termasuk pendapatan, dan sekaligus akan memberi tekanan kepada petani-petani dan pekebun kecil ini. Dan apakah langkah intervensi terutama oleh kerajaan dan agensi untuk membantu petani dan pekebun kecil ini? Adakah memadai dan apa yang kurang? Berbakikan 2 minit. Silakan Cik Yusof. Saya rasa salah satu benda yang paling besar mungkin insurans dan juga teknologi lah. Mana kata ada ladang-ladang yang kita patut identify yang tidak punya irrigation, kita patut provide dengan dia sedikit bantuan, terutama dari segi sumber air lah. Kalau dia tak ada telaga, kita provide dengan dia tube well, supaya sekurang-kurangnya katalah satu relung ataupun 1 ekar tanaman jagung dia masih boleh di-irrigate, masih boleh diberi pengairan, dan pendapatan dia tidak terganggu. Selain pada supply makanan kepada negara juga tidak terganggu. Kalau saya punya pendapat, teknologi itu akan sikit sebanyak dapat membantu mengekang kesan perubahan iklim ni.
Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Yusof Ishak, merupakan pengasas Center of Excellence for High Value Crops. Sudah tentu semua perkongsian mengenai iaitu antara impak yang diterima oleh pekebun dan petani kecil daripada perubahan cuaca ataupun yang ekstrim ini, dan agar kita dapat terus mencari penyelesaian holistik dengan beberapa langkah yang telah dikongsikan oleh Encik Yusof, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika dan selepas ini kita akan bersama rakan tugas Amza Alif selepas ini.